بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بخير. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam ke atas baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ke atas keluarga baginda, para sahabat, para tabi'in, as-salafus salih, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga-moga dalam kesempatan waktu sedikit ini kita sama-sama dilimpahi dengan rahmat dan juga hamparan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah. Alhamdulillah, kita diberikan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rezeki umur. Sudah berapa hari kita puasa? 16, malam 17. Malam 17 ni dikatakan malam nuzul Al-Quran, turunnya Al-Quran, yang mana Allah turunkan sebanyak 30 juzuk, turun sekaligus, lalu Allah letakkan dia di Babul Izzah. Babul Izzah, langit dunia. Kemudian turun kepada Jibril, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perantaraan Jibril alaihi salam. Kemudian turun sehingga 23 tahun ataupun 22 tahun 20 bulan 22 tahun 2 bulan 22 hari Al-Quran ni turun. Tapi ulama ambil ini mana peringatan untuk senang kita ingat, Quran turun selama 23 tahun. Dalam masa 23 tahun, 13 tahun di Kota Mekah, 10 tahun di Madinah. Yang lalu kita lihat di dalam rezeki umur ataupun keberkatan umur kita ini, Allah Ta'ala beri 16 hari sudah kita berpuasa, dan malam ini masuk malam yang ke-17. Di dalam bulan Ramadan ini juga yang dipanggil Syahrul Tarbiyah, bulan yang dikatakan tarbiyah, untuk kita maknanya tadi mentarbiahkan diri kita ini, memperbaiki diri kita ini ke arah pembentukan kepribadian yang mulia. Sebab itu disebut Ramadan ini menjadi bulan dikatakan madrasah, madrasah Ramadan. Daripada madrasah Ramadan ini yang dapat kita lihat, yang pertama sekali, untuk kita bentuk diri kita ini ke arah pribadi yang mulia, iaitu mula-mula sekali pembentukan akidah yang bersih. Pembentukan akidah yang bersih
Yang kedua, pembentukan tubuh badan yang kuat dengan kita menjalani ibadah puasa. Yang ketiga, pembentukan akhlak yang mulia. Yang keempat, pembentukan hati yang ikhlas. Yang kelima, membentuk roh yang lebih terbuka. Yang keenam, membantu roh yang mampu berusaha sendiri. Yang ketujuh, membentuk nafsu yang menahan gelora jiwa daripada melakukan sesuatu yang tidak baik. Yang ke-8, membentuk insan yang beretika dalam setiap urusan. 9, membentuk pribadi yang menjaga waktu secara teratur. Dan yang ke-10, dapat membentuk individu yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita tengok pembentukan akidah yang bersih, sebab itu Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Maksud dia orang yang mengaku beriman kepada Allah saja. Allah tujukan maknanya tadi, kutiba 'alaikumusiyam. Disuruh maknanya tadi, orang-orang yang beriman ini diwajibkan kamu berpuasa. Kalau sekiranya tidak beriman, dia tak puasa. Ikut kat situ dia senang. Sebab tu Allah turunkan ayat, disuruh kamu ni berpuasa, sebagaimana yang diwajibkan ke atas orang-orang yang dahulu. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi takwa. Takwa ada dua. Satu takwa zahir, satu lagi takwa batin. Batin itulah membentuk akidah, yang mana kita mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menjalani ibadah puasa ini atas ketaatan kepada Allah. Kalau orang lain suruh kita puasa, tak payah buat, tak apa. Tapi disebabkan ini adalah maknanya tadi atas ketaatan kita, maknanya mengaku ya Allah ni Tuhan kita. Allah yang perintah kita puasa. Lalu kita ni kemudian diberikan satu bulan yang penuh dengan keberkatan, iaitu bulan Ramadan. Sebelum ni tak ada. Umat-umat sebelum kita ni kalau masih hidup lagi tengok umat Muhammad ni, oh rasa cemburu dah. Sebab bulan ni turun segala rahmat. Daripada malam pertama kita puasa, langit, pintu langit semua terbuka, sampai dikatakan sehingga kalau kata umpama hujan yang turun membasahi bumi sampai banjir. Rahmat Allah turun senantiasa turun, tak henti-henti daripada awal puasa. Tapi kita tengok dalam masa 17 hari kita menjalani ibadah puasa, Allah beri kita rezeki berada dalam kesempatan Ramadan. Cuba kita tengok balik, dalam masa 60 hari ni puasa kita ni macam mana? Yang disebut, yang dikatakan maknanya tadi, orang antara yang dikatakan orang awam, itu dikatakan al-awam. Kemudian yang dikatakan al-khawas. Yang ketiga khawasul khawas. Al-awam ni macam mana? Makhluk yang dikatakan berurusan dengan Allah dengan sebenarnya, serta menuntut bahagian dunia dan akhirat, seperti menjaga makan minum dan sebagainya, menjaga harta, murah rezeki dan sebagainya. Itu dikatakan orang awam. Sebab kita hendak benda tu. Kenapa ibadah? Sebab aku nak kan. Macam contoh, kenapa kerja? Sebab aku nak kan gaji. Kalau tak ada gaji, macam mana aku nak beli makan? Itu orang awam. Macam kita, kenapa puasa? Sebab aku tak nak menemui Allah. Sebab aku nak kan pahala daripada puasa ni, yang mana kau janji besok nanti kau akan beri kepada aku. Itu orang awam. Bila sampai puasa khawasun, ataupun orang yang khawas, menuntut bahagian akhirat je, dunia tak ada. Kita tadi puasa sebab kita nak makan, minum dan sebagainya. Tapi orang yang khawas, apa dekat aku buka yang datang, itulah rezeki aku. Kalau sebelum tu setengah hari tak cerita langsung pasal apa nak berbuka hari ni, kita daripada pagi dah kita dah kan. Sebab kita orang awam. Faham? Pukul 9 isteri pun tanya, bang hari ni nak berbuka lah apa kan? Dia tanya dulu lah kan?
Sebab dia tidak yakin dengan rezeki yang akan datang dekat nak berbuka. Tapi orang khawas, dia tak. Dia yakin rezeki ini semua daripada kurnia Allah. Bukan kata dia duduk saja, tak. Tapi rezeki dia datang. Dikatakan macam orang yang tajrid. Tajrid ni rezeki datang cari dia. Orang yang khawas ni cuma dia betul-betul akhirat. Sepanjang masa dia tidak maknanya tadi lalai dan leka dia daripada mendapatkan rahmat Allah. Daripada subuh ada 4 perkara yang dia selalu buat. Yang pertama doa, yang kedua berzikir, yang ketiga baca Quran, yang keempat tafakur. Ini 4 perkara. Yang pertama doa, yang kedua dia berzikir, yang ketiga Allah, yang ketiga baca Quran, Al-Quran. Yang keempat tafakur. Orang yang mani tadi menuntut bahagian akhirat. Sebab apa doa? Dalam bulan Ramadan ini pemurahnya Allah SWT, setiap doa semua ijabah. Betul. Tapi kita tidak mahu ambil kesempatan untuk kita berdoa kepada Allah SWT. Minta sungguh-sungguh dalam bulan ni kan. Sebab kita tahu dah, bulan ni Allah turunkan rahmat, Allah turunkan maknanya tadi keberkatan ni. Segala doa ijabah semua. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Mohonlah pada aku, niscaya akan aku perkenankan doa kamu. Minta pada Allah sungguh-sungguh. Minta. Jangan lalai leka. Sebab waktu ni je ada. Waktu lain tak tahu lagi. Bulan Ramadan ni punya hebat. Sebab tu kan maknanya tadi kita tidak nampak rahmat Allah turun. Kalau nampak turun, kita tak buat apa dah. Rebut semua rahmat. Tapi kita lupa. Hendak maknanya tadi berdoa pada Allah. Kita doa, lepas solat baru doa. Waktu kita duduk diam-diam, tak ada doa. Kadang-kadang nak doa, bila doa lambat panjang sikit, mengeluh. Kena pula Pak Imam, maknanya tadi waktu zuhur, waktu subuh, doa panjang-panjang. Kita suruh mengeluh. Bukan suruh tunggu doa Pak Imam. Kita sendiri doa. Doa antara kita dengan Allah. Doa yang kita minta, ya Allah, ya Tuhanku, panjangkanlah umurku berada dalam kesempatan Ramadan ini sehingga ke akhirnya, ya Allah. Dan sekiranya Engkau takdirkan Ramadan ini adalah Ramadanku yang terakhir, ya Allah, aku mohon kepadamu, Engkau ambillah nyawa aku, ya Allah, ketika aku sedang sujud beribadah kepadamu, ya Allah. Ataupun ketika aku sedang membaca ayat-ayat suci Engkau, ya Allah. Kita kena minta pada Allah walaupun kita minta Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allah bisu'il khatimah. Minta betul, jangan mati dalam su'il khatimah. Minta kita mati dalam husnul khatimah. Tapi sebutlah husnul khatimah tu macam mana? Minta sungguh pada Allah. Yang kita takut nak doa kalau kata Ramadan ni Ramadan yang terakhir bagi aku, nak kata macam mana kah? Ada orang yang tak dapat jumpa Ramadan ni. Ada orang yang baru masuk Ramadan pun meninggal dah. Ada orang yang berada dalam kesempatan Ramadan ni sakit pula. Tapi kita Allah beri sihat, Allah beri maknanya tadi berada dalam kesempatan, ambil sungguh. Yang pertama sekali doa, jangan lepas. Sebab kita memang mengharapkan keampunan daripada Allah SWT. Rugi serugi-ruginya bila kita berada dalam kesempatan Ramadan ini, lalu Allah tidak memberikan keampunan kepada kita. Allahu Akbar. Kita tidak tahu. Tapi dalam bulan Ramadan ini kita kena ingat, ya Allah Maha Pemurah. Pemurah semua. Kita minta ampun, Allah beri ampun, insya-Allah beri. Tapi minta sungguh-sungguh. Bukan sekadar kita minta sampai lalu dah. Minta sungguh. Setiap kali waktu solat, ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon padamu, Kau ambillah aku ketika aku sedang sujud padamu. Kita nak bukan nak dapatkan redha manusia, tapi nak dapatkan redha Allah. Tak tentu, bukan mesti masa kita sembahyang Isyak Allah ambil, tak tahu kan. Tapi bila kita hendak Allah ambil kita dalam keadaan kita sedang beribadah hari ini, solat. Ada ustaz tak kalau doa sama je. Setiap hari kita buat benda sama kan. Sembahyang sama lah, rukun,
sujud sama kan? Kemudian dalam solat ada baca Fatihah kan? Ke tak ada? Berangan tak tahu sini dia tengok. Hari-hari benda sama. Tak kenapa minta hari-hari benda sama. Apa masalah? Takut mati kan? Takut mati? Baju raya dah sempah ni Ustaz. Tak sempah pakai. Orang kira gitu pula. Allah Rabbi. Sebab tu dikatakan orang yang khawas ni, puasa orang yang khawas, orang yang dikatakan menuntut bahagian, diminta pada akhirat. Hati dia tidak tersangkut dengan dunia ni, hati dia tersangkut dengan Allah. Tak ada apa lintah pada dunia ni. Kenapa dunia ni? Takut dunia ni yang menjadi musuh pada dia. Sebab dalam perkara yang menjadi musuh pada kita manusia ni ada 4. Yang pertama dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga nafsu, yang keempat hawa, ataupun dikatakan hawa nafsu. 4 perkara yang menjadi musuh utama manusia dalam kita mengerjakan ibadah ni. Kalau kita lihat, yang pertama dikatakan dunia. Senjata dunia ni apa? Makhluk. Sedangkan penjara dia uzlah, mengasingkan diri. Kenapa makhluk? Makhluk buat kita lalai leka kan dekat atas dunia ni. Sebab apa? Sampaikan kita ni dalam hati kita ni gambaran dunia semata-mata dekat dalam hati. Kalau ada maknanya tadi gambaran dunia ni berkaca dalam mata hati kita ni, tak mungkin kita ni dapat maknanya tadi hidayah daripada Allah. Sebab kita benda dunia masuk sembuh. Sebab tu puasa dia tidak menuntut pada bahagian dunia, dia untuk akhirat. Dunia bukan, puasa ni bukan hal dunia kan? Bukan pasal hal dunia. Puasa ni pasal hal bersangkutan dengan akhirat. Sebab siapa yang suruh? Allah. Tapi kita tak nampak. Yang kita nampak hari raya. Tu je. Yang seronoknya malam raya tu. Kanak-kanak umur 5 tahun. Tak apa dia main bunga api. Pong. Seronok dia ni kecil-kecil. Yang jadi pelik ni kanak-kanak 40-50 pun main bunga api je. Dibakar bunga api yang mahal tu. Sekali dibakar 600. Allah Akbar. Saya nak tanya. Jangan ingat aku pula main kan. Panas play macam ni. Aduh. Saya nak tanya seorang kawan ni diri. Atau saya tanya dia, benda ni satu bongkah besar-besar, lebih kurang besar ni. Satu bongkah ni ada berapa kali tembak? 12. Satu kotak berapa harga? 600. Allah Rabbi. Berapa minit 900 habis? Tidak nampak 600 tu kalau pergi beli, tangkap seorang anak yatim, dibelikan baju, pergi belikan, bahagiakan anak yatim tu malam hari raya, berapa besar dia punya. Nah, tapi sebab dunia melekat ke dia kan. Tu kata dengan sebab makhluk. Dunia berkait dengan makhluk. Gambaran dunia dalam mata hati ni, sehinggakan mata hati kita ini tertutup dengan daki-daki dunia. Lalu Allah nak bagi hidayah, macam mana? Sebab hati kita sangkut ke dunia. Nak katakan orang yang khawas tadi ni menuntut bahagia akhirat ni, dunia tak. Itu yang pertama. Senjata dia makhluk, sedangkan penjara dia uzlah. Uzlah mengasingkan diri. Kalau dulu orang panggil betapa kan? Duduk dalam gua dan sebagainya. Anda jangan sekarang buat kan? Tak lagi. Uzlah ni maknanya tadi, kalau aku kawan nanti rosak agama aku. Belum. Kau saya sambung. Uzlah. Walaupun manusia jangan sombong ni tak. Aku tak harap dia sombong kan? Aku cari redha Allah. Duduk kan rosak, ngumpat apa semua benda kan. Biasa je. Takkan duduk dia pada kau pandang aku pandang. Boleh? Pada gitu duduk. Tak ada cerita apa-apa. Duduk 4-5 orang duduk pandang. Tengok mata kuyu juga. Mana ada? Melainkan akhirnya akan mengumpat dan menceli. Nampak? Maka waktu tu
Waktu tu uslah asyik ni tak mau. Lagi-lagi orang dengar orang cerita, orang yang mana tadi kutuk pula hukum-hukum Allah. Pula berlangsung. Tak suka dengan hukum Allah. Cuba tuan-tuan tengok dalam Quran, tengok dalam Quran. Ambil Quran tengok. Ayat 185, ayat 185 tadi kah yang saya baca, ayat 183. Yang dikatakan kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ambil Quran tengok ayat 183. Tolong ambil Quran. Tak ada Quran. Oh dahsyat kau orang ni kan. Habis baca tak ada semua. Tak ada langsung Quran. Orang perempuan pun ada bawa kan. Cuba tengok ayat 183. Tak ada Quran kat situ. Surah Al-Baqarah. Minta maaf marah kat aku tu. Bulan-bulan puasa banyak wajib putus kan. Patut tahu bodoh kan. Surah Al-Baqarah. Justru tak ada ni justru berapa? Tanya apa? Surah Al-Baqarah ayat 183, betul? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Betul kan? 5 ayat sebelum tu. Ke belakang balik. Lebih kurang 178 ke 77. Tak ada orang buka Quran. Tengah mencari Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, juzuk yang pertama. Muka surat jangan tanya aku. Ayat 183. Jumpa tak? 183. Jumpa. 5 ayat sebelum tu. Jumpa tak? 5 ayat sebelum ayat ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumul. Kenapa kutiba kisah kita tinggal, kutiba alaikumus syiyam buat? Apa beza dua-dua ni? Dua-dua kutiba, betul tak? Mana kutiba kan? Diwajibkan atas kamu hukum Allah. Tapi kita buat yang soal ibadah, yang soal berkaitan dengan kehidupan kita ni, hukum-hukum Allah tak mau bakal. Itu kata dunia. Ambil sungguh dunia. Orang yang dikatakan khobas tadi, dia beribadah semata-mata mengharapkan akhirat, mencari keredaan Allah dan mengharapkan kehidupan kebahagiaan di akhirat. Tapi bila mana yang wajib, dua-dua ada wajib kat situ, tapi yang tidak dibuat, yang qisas. Puasa terima tak? Puasa terima tak kalau gitu? Takut bro. Tak, sekarang kita memang kena takut dengan Allah. Memang kena takut. Dan memang kita maknanya tadi dalam dikatakan maknanya tadi dua-dua kutiba tu Allah suruh wajib dua-dua. Datang kita tak mau bakal. Nak kata khawas macam mana? Habis tu jadi awam belakang sampai tu. Tunggu sampai gitu. Tu tengok dunia syaitan. Senjata dia apa? Senjata dia kenyang. Penjara dia apa? Penjara dia lapar. Sebab tu puasa kan? Nak mengalahkan syaitan. Syaitan di penjara. Jangan kita ganti syaitan pula. Patut-patut semua orang boleh puasa. Tapi ada juga yang tidak puasa. Saja-saja pula tu. Bukannya maknanya tadi dengan sebab sakit ke? Allahu. Syaitan itu, senjata syaitan kenyang. Bila kenyang kita tengok semuanya malas nak buat. Betul? Akhirnya nafsu akan ambil alih. Hawa nafsu ambil alih.
Senjata nafsu apa? Tidur. Bila kenyang, tidur kan? Sebab tu penjaga dia beribadah. Dalam bulan yang penuh dengan keberkatan, Allah suruh kita banyak beribadah. Mohonlah keampunan daripada Allah. Itu kata doa tadi kan. Hari-hari buat solat sunat apa? Pagi buat, malam kalau nak tidur, sebelum nak tidur buat lagi kan. Witir dah sudah witir. Dah kira tutup dah, tak boleh buat lagi. Yang bingung kenapa sampai witir tu lepas tu tak boleh buat dah. Awal boleh buat, takhirkan pun boleh. Cuma bila dah buat witir dah ha. Kalau kata 3 rakaat dah, lepas kan malam tak payah buat lagi. Dah kita buat witir masih lepas solat tarawih. Sini buat witir dulu kan? Kita tangguh. Mana akan buat? Tak kira. Nak buat sekarang maknanya lepas apa? Lepas tarawih ke? Atau nak tangguh mana akan bangun? Yakin boleh bangun buat witir? Tak apa, buat. Tapi bila dah buat lepas tarawih, mana dah tak payah buat lagi. Bangun malam kan terus tahajud je. Sebab tu tahajud itu yang dikatakan penjara dia untuk melawan apa ni? Dikatakan hawa nafsu. Beribadah. Malam ni beribadah. Kalau terjaga kudus setengah, terjaga kudus setengah terus bangun. Apa masalah? Bulan ni bulan ibadah kan? Supaya kita boleh bawa lepas bulan puasa ni pun kita boleh bangun lagi malam. Itu kata bulan tarbiyah. Tapi kita bangun malam ni sebab apa? Nak beribadah kepada Allah SWT. Mohon keampunan. Moga-moga Allah akan angkat kita. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa rabbuka ayyab'asaka maqaman mahmud. Wa minal laili, bangunlah kamu pada sebahagian malam mendirikan solat tahajud. Allah sebutkan supaya mana? Supaya kita ni diangkat pada satu maqam yang puji Allah Taala. Kemudian kita biasakan dengan sebab daripada awal ni tadi bangun tengah malam untuk kita cari pula sebelum malam yang terakhir yang mana kurnia Allah SWT. Itu yang paling besar sekali dan paling hebat sekali dalam bulan Ramadan ini. Itu malam Al-Qadar. Cari. Tapi disuruh cari janganlah 10 malam terakhir tu dia baru nak bangun. Sebelum malam terakhir tu baru nak bangun. Nak cari Al-Qadar daripada malam yang awal kita berpuasa. Orang yang kerja 55 tahun baru dia dapat pingat cemerlang, betul? Yang kerja baru 5 tahun dapat pingat cemerlang. Dekat nak pencen baru dapat kerja tu. Umur 50. Umur yang kerja dah 10 tahun dapat pingat cemerlang. Mana itu hukum akal lah kan? Tapi kalau Allah nak kurnia, wallahu a'lam. Tak tahu. Cuma kita ni nak cari, biar cari daripada awal. Ya, sebab tu dikatakan syaitan ataupun nafsu ni senjata dia tidur. Penjaga dia berjaga malam. Sebab tu Rasulullah dia tidur dia sikit je. Kita sikit-sikit tidur. Lain kok bukan sikit-sikit kok. Kita lain. Rasulullah SAW dalam bulan Ramadan mandinya tadi dia berjaga malam sehingga kan sahabat tengok ikut dia nak beribadah macam mana. Tengok baca rakaat pertama surah Al-Baqarah. Dulu ada saya beritahu kan. Surah Al-Baqarah. Rakaat pertama lepas Fatihah. Ibn Abbas kata kukirakan dia mahu rukuk disambungnya dengan surah Ali Imran. Separuh surah Ali Imran kukirakan Rasulullah mahu rukuk dikhatamkannya surah Ali Imran. Kukirakan khatam surah Ali Imran Rasulullah mahu rukuk disambung dengan surah An-Nisa. Separuh surah An-Nisa datang sudah kejahatan dalam diriku nak meninggalkan Rasulullah SAW solat surah. Sampai pada pertengahan surah An-Nisa Rasulullah tak rukuk, dikhatamkannya surah An-Nisa baru rukuk. Punya panjang. Kita tak mampu buat.
Tapi maknanya nak tunjukkan Rasulullah bangun sepanjang malam tu. Rukuk Rasulullah sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Abang-abang kita punya bangun kejap sikit pinggang rukuk balik. Tak mampu nak buat ke? Sujud pun sama panjang dengan surah Al-Baqarah. Kalau kita terus tak bangun dah, sujud terus dengku. Allahuakbar. Macam mana kita nak cari kuasa orang yang khawas? Kita tengok kat sini buat habis, hancur. 4 perkara yang menjadi musuh utama manusia ni pun hancur kita. Yang pertama tadi dunia, yang kedua syaitan, yang ketiga hawa nafsu, yang keempat hawa nafsu. Kenapa hawa nafsu? Bila disebut hawa ni, apa maksud hawa? Hawa ni maksudnya jatuh. Wan najmi idza hawa. Apabila bintang berguguran. Maknanya hawa ni jatuh. Kenapa jatuh? Bila kamu turut ke hawa nafsu, kamu akan jatuh sehina-hinanya, lebih hina daripada binatang. Nampak? Allah sebut dalam Quran nak berikan kata maknanya tadi ayat yang dikatakan mutasyabihat, terselindung. Wan najmi idza hawa, menunjukkan bintang. Kenapa bintang yang berguguran? Tak, hawa tu. Di hujung kalimah daripada surah An-Najmi itu ayat yang pertama, wan najmi idza hawa. Apabila bintang ni berguguran, makna hawa tu gugur. Kita senyap kata jatuh. Kenapa jatuh? Sebab bila kamu turut ke hawa nafsu, kamu akan menyungkur lebih hina daripada binatang. Itu tengok balik. Sebab tu senjata hawa nafsu ni bercakap. Orang cakap banyak. Cuba tengok. Digunakan maknanya tadi lidah ni untuk bercakap banyak sepanjang dalam bulan Ramadan ni pun tak henti-henti. Tak ada full stop, tak ada koma. Terus dia cakap. Penjara dia apa? Penjara hawa nafsu ini, kita ini sepatutnya banyak diam, jangan banyak cakap. Duduk diam-diam. Puasa nak cerita apa? Memang disuruh duduk diam dalam bulan Ramadan ni, jangan banyak cakap. Tapi tu jadi payah. Kalau kita tengok, akhirnya kita ni jatuh dengan sebab apa? Mengikut dan tunduk kepada syahwat. Syahwat apa? Kehendak. Berkehendakkan macam-macam. Ikut nafsu. Macam mana nak jadi yang dikatakan orang yang khawas, duduklah dalam golongan orang yang awam. Puasa orang awam macam mana? Itu sekadar dapatlah dia lapar dan kita nak jadi macam mana? Khawasul. Yang ketiga, golongan yang dikatakan khawasul khawas. Apa maksud khawasul khawas? Tidak menuntut sebarang hawa. Maknanya tadi, puasa ni kenapa? Aku puasa kerana ya Allah. Dah, habis cerita. Kalau aku tak beri apa-apa, Allah tanya balik. Kalau aku tak beri apa-apa, sebab kau puasa ni, dan engkau yang buat keputusan ya Allah. Aku cuma hamba-Mu yang menurut perintah. Letak gitu, habis cerita. Kalau dapat, alhamdulillah. Tak dapat engkau yang berkuasa ya Allah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Aku tak punya apa-apa. Khawasul khawas. Tidak menuntut sebarang apa. Puasa dia dulu. Taat semata-mata kerana Allah SWT. Tak ada. Itu kata pembentukan akidah yang awal lagi kan. Sebab tu syahrul tarbiyah, bulan yang penuh dengan tarbiyah ni, supaya dapat membentuk akidah kita yang mantap. Kenapa? Akhirnya kita nampak aku semata-mata beribadah kerana-Mu, bukannya kerana dengan sebab hendakkan pahala. Tak. Tapi kita, sebab kita tadi masih lagi daripada peringkat yang awam. Puasa kalau kita tu, carilah pahala puasa. Apa ni pahala puasa yang kita boleh dapat dalam bulan Ramadan? Antara dia menjamu orang berbuka puasa kan? Jamu orang berbuka puasa,
Kalau dekat KL kita cari fakir miskin, kita jamu, kita kena tangkap. Lain pula. Tu kalau dekat Kuala Lumpur, nampak? Pelik sungguh. Bagi orang fakir miskin makan, yang memberi kena saman, yang dapat kena tangkap. Betul tak betul? Orang dia babi gila babi punya ni. Babi gila pun tak buat gitu. Dalam Al-Quran disebut, maknanya tadi beri makan kepada ta'amul masakin, beri makan kepada orang miskin. Datang kita kata bagi orang yang beri kena tangkap, orang yang dapat menerima makanan kena angkut. La ilaha illallah. Mana punya fatwa pakai tu? Allahu Rabbi. Antu kata bila kita ni tunduk ke hawa nafsu, sebab tu dikatakan tadi tunduk kepada syahwat, kehendak. Jadi itu tak ada fikir. Jadi bingung. Sebab ikut semua ke hawa nafsu. Padahal bulan Ramadan ni digalak orang kita ni bersedekah, beri jamu orang makan, berbuka puasa dan sebagainya. Cara orang perempuan, hari ni masuk cekodok je suruh penuh banyak. Hantar rumah ni sepinggan, rumah Tuan Haji sepinggan, hantar rumah Tuan Haji sepinggan, hantar hantar semua kan? Yang kena jiran-jiran. Bila dia berbuka puasa dimakan cekodok yang kita buat ni, kita dapat pahala puasa yang dia dapat. Tak ditolak pula puasa tu daripada kurang kepada dia sebab beri kita. Tak, dia dapat 70%, kita pun dapat 70%. Tak ada kurang. Beri makan kita je. Kau sakit kata tamak kan? Buat cekodok banyak hantar. Tapi jangan pukul 7 lepas tu tunggu kat pintu pula. Tunggu tak balas-balas lagi. Mangkuk dah 7 keping ke bang. Orang nak buka, tengok tak balas-balas lagi. Dah tak balas, sudah duduk diam-diam. Sebab tu dia kata khawasul khawas, dia tidak menuntut sebarang perbuatan. Kenapa? Sebab tu dia ni orang yang dikatakan allazi khalaqal mauta wal hayat liyabluwakum ay ahsanu amala. Dalam surah An-Nur kan, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dia yang menciptakan mati dan hidup ni. Untuk apa? Untuk uji kamu kan? Allah nak uji kita ni, siapa di antara kamu yang lebih baik amal dia kan? Tengok surah At-Tabarok juzuk 29, kepala juzuk 29 kan, surah Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebab aku wa huwal azizul ghafur, dia yang maha perkasa lagi maha pengampun. Diberi kita ni ujian, nak tengok sama ada maknanya tadi supaya kita ni duduk dalam ujian Allah ini, siapa yang lebih baik amal dia. Maknanya bulan Ramadan ni Allah berikan kita ni buat semua, apa nak buat. Maknanya ibadah semua tak ada tahan-tahan lagi, buat semua. Tapi kita masih slow buat. Sama juga macam bulan yang tidak puasa. Sebab apa? Sebab hati kita berkaca dengan daki-daki dunia. Tak boleh nak buat. Itu kalau kita tengok, sebab hati kita ni hati yang tersangkut-sungguh. Jadi yang dikatakan hubud dunia, cinta kepada dunia ni. Sedangkan Allah sebut dalam surah Muhammad, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun. Sesungguhnya dunia ini hanyalah senda gurau dan mainan saja. Kalau kita ambil sungguh-sungguh dunia ini, lalu kita tidak akan sampai pada orang yang dikatakan khawas pun tak sampai. Jangan mimpi nak sampai pada khawasul khawas. Tak sampai kalau hati masih berkaca dengan dunia. Berkilat hati ini dengan dunia maksudnya.
bercahaya dengan dunia. Hati kita ni lekat dengan daki-daki dunia, maka kita tidak akan dapat apa-apa. Itu dikatakan, dikatakan maknanya tadi dalam keadaan khawasul khawas, tidak menuntut dia sebarang apa. Biarkan dia dalam keadaan hanya Allah sajalah yang membalas. Kita tak tahu apa. Jangan kita sampai, ya Allah, ya Tuhan aku dah buat kerja lah, mana upah aku? Betul? Kita macam tu lah. Keadaan kita ni macam tu lah. Kita buat ibadah semata-mata sebab hendakkan habuan daripada Allah SWT. Betul kan? Ya Allah, ya Tuhan aku dah buat dah solat ni, ya Allah, mana syurga? Aku nakkan syurga-Mu. Betul tak? Tak ngapa boleh lagi kan? Sebab kita orang awam. Jangan risau. Dia mula takut pada aku dari teruk lah. Kau cakap ni, dia mula takut. Tak usah takut sebab kita memang gitu kan? Orang awam. Kita bukan wali. Wali, faham? Wali. Wali sampai berkilat mana-mana pun wali kok. Sebab memang kita Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Memang betul. Aku nak ke syurga-Mu, aku tak nak ke neraka. Siapa nak masuk neraka kan? Siapa nak? Tapi memang kita gitu. Sebab tu dia katakan, kalau khawas tadi, dia cuma menuntut bahagian akhirat. Minta akhirat tu. Dunia dah. Ada? Tak ada tu. Tapi kita semua tak kan? Baju raya, seluar raya, lansir raya, kushin pun kushin raya, kasut raya, stoking raya, hantu pun hantu raya kok. Semua raya. Mana ada orang cakap ni baju puas je. Mana ada? Baju Ramadan mana ada? Tak ada. Semua terus tumpuk syawal. Sebab kita tersangkut dengan maknanya tadi, benda yang berkait dengan keseronokan dunia. Kita suka tu je. Sedangkan yang ini yang sudah berlalu ni 16 hari. Sebab tu akhirnya sekali, masa bila kita ni maknanya tadi nak berdoa, masa bila kita berzikir, masa bila kita baca Quran, masa bila kita nak tafakur kepada Allah SWT, dalam keadaan hati kita senantiasa dengan dunia. Masa bila? Sebab tu doa ni senantiasa kita menggantungkan harap kepada Allah SWT. Apa yang disebut ar-raja'in, menggantungkan harap kepada Allah. Doa selalu. Zikir, zikir semua dah siap dah. Tunggu masa berbuka. Kalau kata kat rumah kan, isteri dah siapkan dah semua dah, atas meja penuh ruang lauk kan, nak berbuka puasa. Dah siap dah. Kita kopo anak-anak kan, dengan isteri ajak sekali, isteri semua dah siap dah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setengah jam 1000. Tak percaya, cuba. Pukul 7 dah siap kan? Pukul 7 dah siap lah, buka. Bahan-bahan ni nak di apa ni? Nak jamu sendiri biasa buka. Dah siap lah pukul 7. Dah siap ni isteri, anak-anak semua duduk sini, baca Fatihah 3 kul, kemudian afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Setengah jam 1000. Tak saya cuba. Tak ada masuk gear 1, gear 2, konstan je. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tak percaya buat setengah jam sikit. Kita dengar, wah, ni sempat tak sempat buka, itu berubah. Jangan zikir depan lauk tu, memang lah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa guna jadi? Dia pergi ke laut, tak tahu. Jauh sikit, takut minum laut tu, tak ada siapa kebah. Ya Allah, Rabbi. Aku tengok. Yang ketiga, baca Quran. Baca Quran satu hari
Bukan satu juzuk. Satu hari yang kita mampu baca, walaupun semoga baca jangan tinggal. Sebab kurnia Allah SWT dalam bulan Ramadan ini, kalau dikirakan pada satu huruf Allahu Rabbi, satu huruf tu pun dah banyak dah kurnia daripada Allah. Sebab sangkut pada hadis Rasulullah SAW kama qala, yang dikatakan tidak katakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dekat situ je Rasulullah beritahu Allah kurniakan satu huruf itu 10 kebajikan. Allahu Akbar. Dalam bulan Ramadan kali dengan berapa? Allah. Kita tak nampak. Allah beri peluang untuk kita cari pahala. Allah beri kita peluang untuk cari rahmat dan cari keberkatan dalam bulan Ramadan. Tapi kita tinggal semua. Akhirnya yang keempat, tafakur. Tafakur apa? Lepas-lepas kita berbuka, ya Allah, ya Tuhanku, puasa aku hari ini macam mana, ya Allah? Tanya balik. Sebab kita hendak puasa kita ni puasa amal yang diangkat oleh Allah SWT. Renung balik, renung. Puasa kita yang kita lakukan hari ini macam mana? Sebab kita duduk dalam keadaan khosir, dalam keadaan rugi. Banyak benda yang kita tidak dapat buat, rugi. Sebab tu dikatakan tafakur ni, tafakurkan sebab benda yang sudah lalu tu kita tengok sebenarnya kita melepaskan segala kurnia daripada Allah SWT. Takkan balik lagi. Kalau jumpa besok pun lain dah. Tafakur kepada Allah SWT, mampu tak aku ini melakukan lagi amal yang aku buat pada hari ini baik tak? Mampu tak hari ini baik, lebih baik daripada semalam, dan hari esok akan lebih baik daripada hari ini. Tafakurkan sungguh-sungguh, fikirkan balik untuk apa? Atur segala jadual kita daripada pagi. Besok cuti kan? Cuti. Atau daripada lepas subuh buat apa? Cek laut. Laut tapi habis. Allah. Oh. Apa dia? Apa dia? Oh, tak nak khabar belum? Ya, kuliah subuh. Lepas kuliah subuh? Tak ada harus. Sampai berapa? 12. Lepas tak ada harus? Ada kata kena tengok jadual. Lepas tak ada harus? Tidur terus. Tidur jadi ibadah kan? Tidur ke 12 sampai ke 1. Tidur. Kan jadi ibadah. Dipanggil apa tidur tu? Sunat khairullah. Tidur 1 jam. Tapi kalau bangun sampai ke 3 tu bukan khairullah. Itu membuta lah. Orang kalau belajar kenapa? Tak kaya mesti belajar. Tengok, itu akan susun. Kita kena ada adab dengan masa supaya kita dapat disiplin dengan masa. Sebab masa yang ada ni kita kena ingat. Dulu lepas dah banyak dah. Yang tinggal ada Allah Ta'ala beri rezeki ni dalam bulan Ramadan. Susun balik. Susun. Buat jadual tak apa. Lepas subuh zikir 1/2 jam 1000. La ilaha illallah, la ilaha illallah. 1 waktu 1000. 5 waktu? Allahu Rabbi 5000. Duduk dia seorang bukan lepas orang. Dah balik ke rumah ke apa lepas zuhur, tiba zuhur apa jangan pamit ibadah kan? Buat sendiri kat rumah. Lepas zuhur baca Quran, lepas tu zikir, lepas tu sembahyang sunat. Sembahyang sunat apa? Sembahyang sunat hajat, sembahyang sunat istikharah. Minta pada Allah. Mohon pada Allah. Sampai maknanya tadi dekat waktu asar, sebelum lepas tu rehat dulu. Lepas tu waktu asar pergi jemaah lagi. Lepas asar balik terus baca Quran. Ke pergi puasa Ramadan. Yang itu pun kan sama tu. Sebab apa? Dalam hati ada dunia kan. Isteri ada suruh masak apa masalah?
Jari sama je Ustaz, si goreng ni. Apa masalah? Bukan kira nak makan sedap. Dimakan asal bismillah. Amin Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ada. Apa masalah? Telur apa ni? Pecahan 5 biji telur, celup dengan roti, cuma bakar gurih ke apa-apa. Tak boleh? Berbuka dengan tu? Boleh tak boleh? Oh, korang pandang aku ni macam memang korang makan hebat lah dekat. Tak, sebab saya berbuka macam tu. Saya cakap sungguh, saya sanggup bawa isi saya balik rumah. Daripada Subang dia kerja, saya pergi Subang lepas asar ataupun asar saya dekat Subang, dia balik pukul 5.30.